memudahkan awak, saya akan bagi format untuk awak buat. Awak just edit ikut kepada kesesuaian bisnes masing-masing. Okey, nampak tak saya share screen? Boleh nampak tak? Okey, kalau awak tengok ada dalam format Word ni, business plan format. Okey. So, setiap kumpulan nanti, awak download je template ni. Okey, untuk awak buat laporan. Sebab dalam ni, dia dah siap semua dah. Cuma awak just isi saja. Tapi masa nak submit, tukar dalam bentuk PDF. Sebab satu, nak memudahkan saya untuk marking, dan untuk business plan ni awak kena present. So markah dia markah presentation. Okay, presentation ni markah akan dinilai secara individu lah. Cuma report lah kita akan bagi markah secara berkumpulan. Okay, sebelum saya brief yang ni, okay, sebab dia memang masa awak akan jimat lah, sebab awak akan edit ikut kumpulan masing-masing. So kita akan tengok apa dia business plan ni. Sekejap Okay. Okay, kalau kita tengok business plan ni, dia adalah satu dokumen bertulis yang mengandungi lebih kurang 25, antara 25 hingga 40 muka surat lah. Okay, dia dalam bahasa mudahnya proposal lah. Itu je sebenarnya, dia adalah proposal yang awak perlu buat. Macam kertas kerja, awak nak pergi lawatan, awak buat kertas kerja kan. Okey, yang ni pun sama lah. Bila awak nak buat bisnes, awak nak buat loan, awak kena sediakan satu kertas kerja. Okey, dia kata dalam business plan ni, dalam report ni, describe all the activities and nature of business detail such as organizational plan, marketing plan, operational plan and financial plan. Maknanya dalam report awak nanti awak kena buatlah organisasi syarikat awak, pelan pemasaran syarikat awak, pelan operasi dan juga pelan kewangan. Jadi untuk memudahkan awak ni, mungkin awak boleh bahagi tugas lah antara ahli tu. Okay, dia kata it is also a blueprint of the company which is presented in a standard business format that is logical and realistic. Maknanya dia kata adalah satu rancangan blueprint syarikat yang dipersembahkan mengikut format yang logik dan realistik lah. Okay, it contains a projected profit and loss statement. Maknanya dalam report awak kena ada penyata untung rugi. Maknanya yang ni bawah financial plan. Maknanya saya akan tunjuklah macam mana nak buat profit and loss tu. Okay, business plan ni juga dia kata also known as prospectus, proposal, entrepreneur's plan, project paper or working paper. Macam saya cakap tadilah, dia lebih kepada proposal awak. Okay, siapa yang perlukan business plan? Okay, ni adalah orang-orang yang perlukan business plan. Maknanya usahawan ataupun shareholder syarikat awak. Okay, ataupun bankers atau creditors. Yang ni kalau awak nak buat pinjaman, dia orang nak tengok lah awak punya proposal tu, termasuk juga pelabur ataupun pengurusan syarikat, customer awak dan juga supplier. Supplier pun dia perlukan juga awak punya proposal sebab dia nak supply barang. Dia akan tengok
kukuh atau tidak kewangan syarikat awak ni. Okay, ni adalah kepentingan business plan. Maknanya dia dalam report tu dia ada awak kena buat misi and visi syarikat awak. Jadi bila ada business plan ni, dia akan menentukan juga siapa pesaing awak, pesaing utama dalam bisnes awak. Lepas tu dia boleh meningkatkan keyakinan pelabur ataupun share partner awak. Itu yang dikatakan kenapa perlu sediakan business plan. Okay, saya tak mau pergi satu persatu lah sebab nanti dia akan makan masa yang panjang. So ni adalah secara general lah format business plan. Maknanya macam awak buat assignment dia awak juga ataupun awak buat report awak juga, dia ada table of content, executive summary. Okay, susunan dia macam ni, tapi macam executive summary ni, awak adalah bahagian paling last sekali awak akan buat lah. Maknanya setelah awak dah buat plan untuk semua ni, baru awak buat executive summary. Okay. Dalam business plan juga kena ada tujuan. Tujuan apa awak nak sediakan business plan ni? Okay, kalau dalam contoh ni, okay, awak nampak tak ni? Boleh view tak? Ni, awak tengok nombor 2 ni. Purpose of preparing a business plan. Maknanya tujuan. Kat sini dia ceritalah kenapa dia sediakan business plan. Dia kata, okay, business plan ni disediakan oleh ABC Sdn Bhd untuk tujuan nak dapatkan pinjaman modal daripada bank yang kosong-kosong ni. Awak akan isi sendirilah ikut pada bisnes awak, ikut berapa modal yang awak perlukan. So ambil je template ni, tapi tak semua benda lah. Mungkin awak boleh edit sikit, tak apa. Yang ni adalah garis panduan untuk nak memudahkan awak lah. Tak payah nak fikir ayat apa semua kan. So saya bagi siap-siap. Awak just isi je ruangan yang mana perlulah. So kita balik semula pada nota ni. Ni adalah konten yang perlu ada lah. Latar belakang syarikat, siapa partner awak, kat mana bisnes awak. So format dia agak detail lah. Okay, untuk table of contents ni biasanya kita buat last lah lepas kita dah susun dah semua. Macam awak buat report studio tadi lah kan, ada table of content. Okay, lepas tu baru buat executive summary ni selepas dah siap semua. Selepas dah siap sampai financial plan, baru kita akan buat executive summary. Dia kata summary of entire business plan. Maknanya ringkasan daripada keseluruhan. Okay, executive summary ni dia tak perlu panjang dan jangan lebih 2 muka surat. Maknanya 1 muka surat pun dah memadai lah untuk awak buat ringkasan secara keseluruhan. Okay, tujuan executive summary ni dia kata it's enable readers to understand the overall purpose and desired outcomes of business. Maknanya dia pembaca tu nanti ataupun panel yang awak nak buat loan apa semua, dia akan baca executive summary tu, jadi dia boleh baca dekat situ, dia boleh faham dah. Okay, kertas kerja ni tujuan dia untuk apa dan apa outcome daripada business nanti. Mak dia kata elemen yang perlu awak masukkan adalah purpose of business plan, justification of the business, description and strength of the product. Maknanya awak kena terangkan, awak kena describekan produk dan juga kekuatan produk awak. Okay, contoh awak jual sabun. Okay, awak ceritalah kandungan sabun awak tu apa dia dan apa kekuatan dia. Okay, mungkin kekuatan dia
dia dapat mencerahkan kulit dalam masa yang singkat tanpa melalui proses penggelupasan. Itu contohlah. Okay, marketing strategi awak. Macam mana awak nak buat strategi pemasaran dia macam mana. Dan juga berapa financial budget awak. So nanti bila awak nak buat executive summary, awak boleh rujuklah dalam nota dalam SIDOS ni. Dia dah bagi garis panduan. Okay, tujuan. Tadi saya dah tunjukkan tujuan apa awak buat business plan tu. Okay, yang template yang saya bagi tu tujuan dia nak buat pinjaman modal. Ataupun kalau awak nak edit, awak bolehlah edit. Tujuan awak untuk mencari pelabur yang berminat untuk melabur dalam syarikat awak. Itu adalah antara contoh-contoh kenapa kita buat business plan. Okay, so clear tak setakat ni? Clear tak ataupun dah tidur? Clear Puan. Ada Puan. Kau dah tidur dah? Clear Malam Puan. tadi tak tidur kan? Okay, yang keempat introduction. Dia kata introduction ni awak just gives a simple introduction such as name of company, maknanya nama syarikat, nature of business, apa business awak tu kan. Okay, location, business. Dan inilah benda-benda ni lah untuk letak bahagian introduction. Jangan risau, template dah ada, cuma edit mengikut kesesuaian. Ni dalam background of company. Okay, apa benda nak kena ada, background owner ataupun pemilik, apa benda nak kena ada, boleh rujuklah dalam ni. Okay, location. Di mana business tu berada. So awak kena masukkanlah pelan lokasi ke ataupun picture of company, gambar syarikat awak ke. Tapi dia nak lebih kepada alamat lengkap lah. Sebab dia kata this section needs the location and direction of how to reach the business premise. Okay, yang ni organization plan. Okay, so saya tak mau pergi detail sangat yang ni. Kita go through kepada ni lah, kepada format ni. So kalau awak tengok, bila awak nak hantar nanti, yang page 1 ni, awak tak payahlah print hantar. Yang ni sebab garis panduan yang saya untuk checklist awak, apa benda yang awak nak kena buat. Okay, table of content. Okay, table of content ni awak boleh ubahlah ikut pada yang awak buat. Cuma yang saya bagi ni adalah panduan. Kalau awak terlupa tak tahu nak letak apa, so boleh rujuklah dekat sini. So numbering dia ni boleh ubahlah. Kalau ada benda yang awak tak masukkan, tak payah letaklah benda yang awak rasa tak perlu. Okay. Kalau awak tengok konten dia ni agak detail lah dia nak. Okay, yang ni main body of the business. Nanti setiap kumpulan awak download je lah, download dan type balik je, isi balik je tempat yang kosong ni lah. Okay, yang ni biasanya lebih kepada confidentially agreement lah. So awak boleh ni. Okay, untuk yang tulisan merah ni, jangan ambil sebab sebelum ni dia hantar balik kat saya ni. Memang saya pangkah terus, kosong terus. Yang ni saya buat tulisan merah sebab saya nak terangkan apa benda yang nak kena masuk dalam executive summary. So awak tengoklah. Dia kata benda ni lah 1 sampai 7 ni, nanti ayat dia awak edit lah sendiri. Janji ada 7 benda ni. Jangan copy lepas tu tukar color tulisan. Memang kosong saya bagi ni. Okay.
So dalam Jadi kena executive, olah lah puan. Ayat. apa dia? Tak dengar, hello? Boleh ni repeat balik tak? Saya tak dengar lah. Kena olah ayat dia. Dia okey, sekejap awak tengok balik Kena dekat ni. olah ayat dia. Kena olah. Okey, awak boleh rujuk dekat di sini. Example of business plan ni. 3 ayat ni pun tak apa. Kejap saya buka. Maksudnya Ni adalah contoh. Okay, yang partnership agreement tadi tu, yang apa? Yang ni kan, yang confidentiality agreement tu. So awak boleh tengok yang ni lah. Boleh ambil ayat yang ni. Ni dalam CIDOS pun ada. So boleh follow contoh ni lah. Ni adalah salah satu contoh yang yang terbaik lah yang saya letak dalam ni. Okay, lepas tu dia kata dalam executive ni ada company name apa semua kan. Awak tengok format yang kat sini ni. Ni. Muka surat berapa ni? Muka surat 6 ni. Name of the company, nature of business. Okay, awak boleh tengok yang ni. Nama syarikat, okay, dia letak Bahulus House Enterprise. Okay, business, penubuhan bisnes dia daftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. And our business, dia kata carry on the partnership sebab dia tubuhkan syarikat tu melalui perkongsian. Kalau awak nak buat milikkan tunggal, terpulang lah. Okay, business location. Sama, awak follow je yang tengok, ambil template ni dan rujuk kepada contoh yang ni. Faham tak? Faham ke tak faham? Okay. Itu location tu HQ Ni di mana awak punya syarikat tu berada? Okey, baik puan. Kalau awak buat taman siswa, buatlah alamat taman siswa tu. Maksudnya cawangan puan? Tak kira, tak perlu buat cawangan ke apa. Satu building cukup lah. Okey, baik puan. Okey, katalah awak buka restoran. Di mana restoran tu berada? Tu maksud business location tu. Okey, yang ni yang proposal contoh ni bila dia buat bisnes dia ni tak mula lagi. Sebab tu dia mohon modal kan. Sebenarnya business plan ni tak semestinya untuk yang baru nak mula bisnes. Dia mungkin dah lama mula bisnes tapi dia nak kembangkan perniagaan dia. So dia perlukan pinjaman modal pun boleh. So the business will start ni awak boleh tukar lah. Starting the business, mungkin awak dah mula lama kan tapi awak nak kembangkan perniagaan. Contoh dulu awak gerai saja kan, sekarang ni awak nak buka restoran ataupun awak nak buka kedai. So awak perlukan tambahan modal pun boleh. Jadi benda ni tak perlu rigid sangat kepada contoh. Ni partner positions. Partner ni biasanya awak letaklah nama ahli kumpulan awak ni. Okey, ni maknanya 1.1 sampai 1.7 ni pun awak boleh edit lah. Awak nak refer direct pada contoh ni pun tak salah. Okey, macam yang ni dia buat, dia detail lah equity contribution. Maknanya partner dia ni berapa melibatkan modal ni, berapa dia orang share modal. Okey, lepas tu bila share kat sini dia mention lah, dia kata profit and loss sharing is based on the capital contribution among partners. Maknanya untung rugi ni dia share lah berdasarkan kepada berapa modal yang partner dia bagilah. Okey, ni gaji apa semualah. Okey,
terbalik semula pada ni. Okay, so yang kedua ni purpose of preparing a business plan. Okay, awak buatlah awak nak pinjam untuk apa, untuk cari pelabur ataupun macam contoh template ni dia kata dia nak mohon pinjaman modal daripada, okay yang saya tanda kosong ni awak letaklah bank apa, Maybank ke, Agro Bank ke, CIMB Bank ke. Terpulanglah pada kumpulan masing-masing. Amount pun sama juga. Amount ni mungkin awak boleh letak awak boleh letak kemudian pun tak apa amount tu, sebab nanti kita nak tengok dulu kepada financial plan kita tu, aliran tunai kita tu. Nanti kan pinjam tak cukup ke ataupun terlebih banyak ke. Okay, yang ketiga ni adalah business atau company background. Okay, ni adalah nama syarikat awak lah, ABC Sdn Bhd. Lepas tu bubuhlah address. Correspondent address ni biasanya samalah dengan business address ni. Letaklah yang ni awak boleh cipta sendirilah, telefon number apa semua kan. Okay, core business activity. Apa perniagaan utama awak? Okay, mungkin perniagaan pakaian ke, ataupun kalau awak ada cabang banyak jenis perniagaan tu, ambil yang paling core lah. Okay, date of commencement ni tarikh bila awak tubuh syarikat dan tarikh bila awak register dekat SSM tu lah, dekat pendaftaran perniagaan. Okay, date apa semua ni awak reka lah sendiri. Registration number pun samalah, cuba tengok dekat website SSM dia guna numbering macam mana untuk registration number tu. Okay, initial own capital adalah modal permulaan yang awak ada berapa. Mungkin awak daripada share partner awak tu awak dah ada 200,000 tapi tak cukup lagi untuk run business. Sebab tu awak buat pinjaman. So initial own capital ni awak ni lah maknanya modal yang dah ada. Okay, name of bank ni bukan nama bank yang awak nak buat pinjaman tau. Name of bank ni adalah nama bank yang syarikat awak berurusan lah, maknanya untuk duit apa semua tu masuk akaun bank mana. Ni adalah akaun bank syarikat awak lah, name of bank ni. Lepas tu bank account number ni pandai-pandai lah cari sendiri. Okay. So benda dia memang nampak macam rumit, tapi sebab dah ada benda ni jadi awak bahagi-bahagi tugas lah. Okay, yang ni adalah background of owner, maknanya siapa director syarikat tu. Seorang lah awak bubuh nama, lepas tu awak isilah detail dia ni. Ni macam ni dia bagi contoh Tuan Ahmad kan. Awak bubuhlah siapa contoh kumpulan Faris Nukman. Dia letaklah nama dia, lepas tu IC apa semua. IC ni kalau tak mau letak yang betul pun tak apalah, sebab IC ni dia adalah confidential jugalah kan. Okay, permanent address company samalah dengan atas tadi, alamat syarikat tu kan. Okay, correspondent address ni biasanya alamat surat menyurat director ni macam mana dia nak letak alamat yang sama pun tak apa. Okay, so awak isilah yang ni nama, awak pilih lah antara ahli kumpulan awak tu, seorang tu sebagai tuan director lah ataupun sebagai owner. Okay, kalau awak tengok ada 23 page kan. Ni dah page ke-7 dah. Okay, 7 page dah awak siap. Sekejap lagi boleh ni terus je lah. Nanti minggu depan kita masuk part lain pula. Maknanya awak tak boleh nak kumpul lah. Hari ni terus buat setakat mana yang saya ajar tu. Minggu depan sambung-sambung. Lepas tu 2 hari bulan Januari ada presentation. Sebab tu saya nak kejar cepat sikit untuk awak. Dia presentation awak
tak perlu lama sangat lah, dalam 10 minit satu grup lah. Sebab dia tak, sebab awak dah hantar report kan. Cuma cerita sikit-sikit je part masing-masing tu. Okay, so kita tengok nombor 5 ni. Location of business. Physical location. Contoh, awak letaklah pelan lokasi, katalah duduk Taman Seri Aman kan. Awak letaklah di Taman Seri Aman. Location of building ni nama jalan. Building tu duduk jalan apa? Jalan 1/2 ke? Lepas tu apa basic amenities yang ada? Kemudahan asas yang ada dekat kawasan tu. Macam kalau Taman Seri Aman, apa kemudahan asas yang ada kat situ. So awak nyatakanlah dekat dalam ni. Okay, seterusnya pergi kepada administration plan. So awak kena bincang antara ahli grup awak untuk letak ayat ni lah. Apa objektif syarikat, apa misi syarikat, apa visi syarikat. Kalau ikut contoh yang ni, okay, ni dia punya logo syarikat dia lah. Okay, hari tu ada masa awak submit BMC ada tak buat logo? Kalau mana-mana yang dah ada logo tu just ambil je lah. Okay, macam yang contoh ni, dia Bahulu House. Okay, so ni adalah logo syarikat dia lah. Okay, ni executive summary dia. Ni product description. Okay, ni purpose of business. Maknanya boleh rujuk contoh yang ni lah. Okay, ni adalah logo syarikat. So awak kena buatlah logo syarikat awak. Okay, dan penerangan setiap logo tu. Boleh rujuk je kat sini. Okay, ni adalah location business dia. Ni adalah premise dia. Okay. Tengok 6.2 ni struktur organizational chart lah atau structure. Okay. Untuk carta ni sebenarnya banyak pilihan tapi yang basic yang ni lah. So awak boleh letaklah awak punya syarikat ni. Okay, nama dan gambar, lepas tu letaklah position dia, general manager ke, okay, administrative manager, mungkin orang lain pula, marketing manager. So ahli grup ni kalau boleh letak nama, siap-siap lah letak nama. Okay, carta ni tak semestinya awak nak guna macam ni tau. Ni saya bagi contoh je, ataupun kalau awak ada idea untuk carta yang bentuk lain pun tak apa. Boleh saja dimasukkan sebab carta ni dia ada banyak jenis lah. Okay, manpower planning. Okay, yang ni awak kena terangkan berkenaan berkenaan dengan staff yang ada lah macam ni kan. Contoh yang ni general manager dia ada seorang, administratif seorang. Biasa manager ni seorang lah. Cuma yang ni dia buat dua ni mungkin ada sebab dia pakai dua pengurus operasi. Mungkin skop operasi dia tu besar, so dia perlukan dua. Jadi terpulang pada kumpulan masing-masing. Yang jawatan bawah-bawah ni awak boleh wujudkan juga untuk clerk ke ataupun mungkin kalau perniagaan jenis restoran, mungkin dia ada chef ke. So yang ni buat ikut pada kumpulan awak dan keperluan bisnes masing-masing lah. Okay, schedule of task. Schedule of task ni awak boleh je ambil yang ni, cuma yang dot ni kena tambah sendirilah. To promote product to the customer, melalui apa awak buat promosi tu. Mungkin media sosial, media elektronik, kalau masuk TV kan. So yang ni kena tambah sendirilah. Okay, yang lain tu kalau awak rasa
ayat dia dah mencukupi terus ni lah. Tapi ayat yang saya bagi ni ada yang tak perlu tambah dah, ada yang perlu ditambah lagi. Macam operational manager. Dah cukup dah copy yang ni je lah. Okay, administrative clerk. Apa fungsi dia? Jadi bidang tugas ni awak boleh cari juga dekat internet. Biasa administrative clerk apa bidang tugas dia. Marketing clerk pula apa tugas dia. Tugas ni dia berbeza tau, tugas clerk dengan manager. Kena tahu beza lah. So bidang tugas ni boleh rujuk daripada boleh cari dekat internet lah. Macam apa finance clerk. Okay, finance clerk mungkin tugas dia record duit keluar masuk. Kalau finance manager dia lebih kepada buat apa? Plan kewangan. Dia buat calculation untuk bajet syarikat. Nah, itu adalah tugas manager. Kalau finance clerk pula dia lain sikit, mungkin dia buat catatan keluar masuk, buat record macam tu lah. So kena tahulah beza antara manager dengan clerk. Okay, boleh ikut lagi tak setakat ni? Ikut saya laju sangat ke? Boleh lagi puan. Boleh lagi. Okay. Seterusnya kita pergi kepada remuneration plan. Okay. Remuneration plan ni dia lebih kepada sebab kita buat syarikat private. Dia maknanya dia melibatkan dia melibatkan KWSP lah ataupun EPF Okay, so remuneration plan ni dia lebih kepada plan macam imbuhan lah remuneration ni. Macam gaji kan, berapa gaji yang perlu ada. Okay, so kat sini table ni, awak kena buat table berapa gaji setiap ahli dalam ni. Okay, untuk EPF ni 12% ni contoh. Untuk yang sekarang ni persen dia biasanya dia berubah. So sebelum awak buat tu awak kena bukalah laman web EPF berapa pemotongan syarikat. Macam contoh ni pada masa dia buat ni adalah 12%. Contribution maknanya syarikat bayar dekat EPF adalah 12% daripada gaji dia ni. Cuba kira betul tak 12% daripada 3,500 ni dapat tak 420. So 12% tu awak kena tengok, saya rasa sekarang ni mungkin 11 kot. Tak tahulah, saya tak pasti EPF ni. Kalau 11 awak kena buat 11 lah. Persen dia nak ambil dari mana? Okey, inilah 12% daripada 3,500. Cuba kira dapat tak 420 tu? Dapat puan. So persen dia ni adalah daripada monthly salary lah. Kalau administrative manager, okay, 12% daripada 2,800, syarikat kena carum dekat KWSP adalah 336 sebulan. Ni adalah caruman syarikat tau. Okay, lepas tu SOSO. SOSO syarikat kena carum dekat SOSO adalah 2.5% daripada gaji. Kenapa general manager tak carum? Sebab SOSO ni dia untuk gaji 3,000 ke bawah. So boleh ingat tak yang ni? Takut nanti kan awak silap, awak buat ni awak pergi tolak juga SOSO untuk orang yang gaji melebihi 3,000. So SOSO ni untuk gaji bawah 3,000. Okay, 3,000. total. Kalau ni catatlah sikit takut lupa. Total ni adalah 3,500 tambah caruman EPF tambah caruman SOSO. So ni adalah perbelanjaan yang syarikat perlu keluarkan untuk bayaran gaji dan juga caruman.
Yang EPF ni caruman majikan asing tau dengan caruman pekerja. So caruman pekerja kita tak masuklah dalam table ni sebab tu adalah pekerja punya. Yang kita masukkan adalah perbelanjaan yang syarikat kena keluarkan. So kalau awak tengok ni, total ni dia kena tambah lah monthly salary, tambah dengan EPF dia, tambah dengan so-so. So untuk administrative manager setiap bulan company kena keluarkan sebanyak RM3,206. Lepas tu baru awak total semua sekali ni. Total semua sekali daripada general manager sampai finance clerk, awak akan dapatlah sebanyak 21,783 perbelanjaan syarikat setiap bulan untuk bayaran gaji dan juga caruman. So clear tak cara nak kira ni? Ataupun nanti awak rujuk, kalau tak faham nanti tanya. Kami rujuk. Okay. Clear lagi setakat ni? Kalau boleh saya nak perhabis administratif untuk bahagian administratif untuk hari ni. Boleh lagi Puan. Okay, boleh ikut lagi ni cara nak kira apa semua ni. Boleh So, Puan. gaji ni awak boleh edit sendirilah, tak perlulah ikut yang dia punya. Mungkin bajet syarikat awak tu kecil kan, tapi macam ni administrative clerk ni contoh dia bagi 1,000. Sekarang ni awak tak boleh buat 1,000 dah sebab gaji minimum kerajaan dah tetapkan 1,200. So kena ubahlah yang gaji 1,000 ni. Okay, boleh faham? Boleh Puan. Okay. Okay, kita pergi kepada list of office equipment. Ni mungkin awak boleh bahagi tugas lah. Awak ada satu grup mungkin ada 4 orang kan. Okay, mungkin awak bagi pada contoh Aiman buat administratif. So dia siapkan dah bahagian dia. Okay, nanti macam awak buat report tu lah, nanti bila dah hujung tu combine lah untuk edit. Untuk nak standardizekan tulisan, mungkin awak dah boleh tetapkan dah nak guna tulisan apa semua tu. Okay, so kita pergi kepada list of office equipment. Yang ni kena ubah ikut kepada perniagaan masing-masing. Macam yang ni dia, kalau awak tengok ni keperluan dia lebih kepada pejabat lah. So kalau awak buat bisnes contoh macam baju kan, kedai baju kan, apa keperluan yang awak perlu? Mungkin furniture mungkin perlu kan untuk buat rak pameran tu. Lepas tu laptop ataupun notebook mungkin juga awak perlu sebab awak nak key in nak key in stock apa semua kan. Jadi yang ni item untuk office equipment ni awak tukar ikut kepada keperluan bisnes. Mungkin bisnes awak tak perlukan meeting room ke. Dia tengok pada bisnes masing-masing lah. Renovation cost mungkin perlulah renovation cost kan. Mungkin awak sewa kedai. Lepas tu awak nak kena renovate lah. Nak ikut pada bisnes yang awak nak buat tu. So price setiap ni awak boleh dapatkan daripada Shopee pun boleh ni. Untuk price ni dia kena realistik lah awak punya price pun. Okay, macam yang ni total cost kan, office furniture dia perlukan 9 set. Mungkin dia perlukan meja komputer, rak semua kan. Jadi dia kata dia perlukan 9 set. Okay, 9 set darab 400 dia dapatlah 3,600. So total untuk office equipment ni 50,000 dia perlukan untuk lengkapkan equipment office tu.
Okey. Lepas tu kita pergi kepada administrative budget. Yang 6.5 ni kelengkapan pejabat. Yang administrative budget ni kos dia kena rujuk balik table-table atas ni. Okey. Furniture and fitting 34,600. Kat mana datang 34,600 ni? Awak rasa? Di mana datang 34,600? 50,000 tu tolak dengan 15,000. Okey, 50,000 renovation cost dia tak masuk lah dalam furniture ni kan. Dia letak bawah renovation cost. So kena figure yang kat sini kena tally dengan yang atas ni. Okey, salary 21,783. So ambil yang kat sini lah, yang bawah remuneration plan of employees tu. Okey, letak dekat monthly expenses. Maknanya setiap bulan awak kena keluarkan sebanyak ni kan, nilai dia untuk bayar gaji. Okey, rental ni sewa. Kalau bangunan tu awak sewa, maknanya dia adalah perbelanjaan bulanan kan. Okey, yang ni dia sewa 3,000 sebulan. Okey, lepas tu utilities. Macam elektrik dengan air. Okey, bajet dia 1,000 sebulan. So dia kena letak bawah monthly expenses. Untuk office supplies 3,000. Office supplies ni macam keperluan yang setiap bulan dia perlu. Mungkin alat tulis, apa lagi yang dia perlu. So dia letaklah bajet dia sebanyak 3,000. Okey, rental deposit ni adalah deposit sewa. Maknanya bila dia masuk bangunan tu dia kena bayar deposit. So dia letak dekat other expenses sebab deposit ni kita bukan bayar setiap bulan. Kita bayar sekali saja sebelum kita mula beroperasi. Okey, clear tak yang ni? Yang table yang ni. Puan, kalau tak ada tu macam mana? Tak payah letak lah. Maksud awak bangunan tu awak sendiri punya? Yes, betul. Okey, kalau sendiri punya, adakah bangunan tu kena bayar bulanan dekat bank? Kalau kena bayar, kena masuk lah. Okay. Okay, utilities deposit. Ni pre-operation cost ni awak boleh budget sendirilah. Mungkin masa masa nak set up bilik tu adalah perbelanjaan yang kita perlu keluarkan. Contoh makan pekerja ke, duit minyak pekerja ke. So dia letaklah 1217 ni. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini fixed asset cost 50,000. Okey, lepas tu monthly expenses yang dia kena keluarkan total dia 28,783. Maknanya selain daripada gaji dia kena bayar sewa setiap bulan, utilities. Lepas tu keperluan office. Okey. Untuk other expenses dia keluarkan sebanyak 11,217. Okey, untuk SWOT analysis ni kalau ikut pada contoh yang saya bagi ni ni contoh visi misi lah awak nak buat untuk syarikat awak. Okay, ni organizational dia punya ni job description. So awak boleh rujuk kat sini lah. Ni job spec. Untuk yang SWOT analysis ni awak letak dekat marketing pun tak apa, tak perlu letak bawah ni. Maknanya edit lah sikit awak punya tu. Ni organizational remuneration list of. Ni contoh ni memang awak boleh follow lah. Cuma edit ikut keperluan. Ni utility expenses, ni administrative budget.
Okay, so yang ni SWOT analysis ni awak letak dekat bahagian marketing pun tak apa. Biasa kita letak dekat marketing ni SWOT analysis. Sebab kita nak tahu kekuatan syarikat kita apa dia, kelemahan kita apa dia, peluang yang kita ada apa dia, ancaman yang kita ada apa dia. So SWOT analysis ni awak kena buat berkenaan syarikat awak lah. Awak kena kenal pasti apa strength yang ada, kekuatan awak. Mungkin awak boleh menyediakan restoran 24 jam contoh. Kelemahan awak apa dia? Mungkin kekurangan kaki tangan. Okey, peluang yang awak ada apa dia? Ancaman apa dia? So ni SWOT analysis di sini adalah bermaksud untuk syarikat awak, bukan untuk bukan untuk pesaing awak. So yang 6.7 ni awak letak dekat bahagian marketing nantilah. Maknanya edit sikit yang ni. Sebab saya rasa dia tak sesuai letak bawah administratif ni. Okey, boleh ikut lagi? Kau penat dah? Sebab tak tidur malam tadi. Boleh ikut lagi Puan. Okey. So kita masuk pada marketing plan sikit. Sikit je kita masuk pada marketing plan. Okey, awak kena describe produk ataupun servis yang awak sediakan. Okey, kalau ikut contoh yang ni, dia ceritalah berkenaan dengan marketing plan. Okey. Ni adalah product description dia lah. Dia ceritalah berkenaan dengan bahulu yang dia keluarkan tu. Ada ikut colour, ikut flavor and feeling inside. So ni adalah product description awak. Kalau awak buat baju, so awak kena ceritalah berkenaan dengan pakaian yang awak jual tu. Itu maksud product description awak. So yang ni tengok pada produk masing-masing lah. Puan. Ya. Yang product description tu nak kena explain juga berapa harga dia jual. Belum lagi, belum masuk harga. Just cerita pasal produk je. Dia harga kat bawah nanti. Macam yang ni dia ceritalah bahulu dia ni ada, dia buat ikut colour, lepas tu ada pelbagai feeling kan. Perisa apa semua tu. Kalau awak contoh awak buat perniagaan pakaian. So awak ceritalah pakaian yang awak jual tu jenis macam mana, material dia macam mana, packaging awak macam mana. Secara ringkas lah. Product description ni macam ni dia ceritalah, we package our products by using high quality plastic. Maknanya produk dia masukkan dalam plastik yang berkualiti lah. Okay, plastic container with lids, ada penutup, and disposable food container. Ni dia ceritalah secara pembungkusan dia, secara overall lah dia cerita. Macam awak kalau jual pakaian, awak ceritalah jenis pakaian tu jenis macam mana, muslimah punya style ke, ataupun jenis hip hop punya pakaian ke. Terpulang dah awak nak cerita macam mana. Lepas tu awak packaging awak macam mana. So ni adalah product description. Okay, target market. Siapa yang awak target untuk beli produk awak? So kena ceritalah macam kat sini dia terus buat ni. Okay. Dia cerita siapa target dia. Puan. Ya. Memang report semua dalam language ABI Ya, dalam BI. Oh. Sebab tu saya bagi yang dah siap.
Okay. So awak boleh follow je lah ni contoh yang dekat dalam CDOS tu. Lepas tu market size. Market size ni size pasaran lah. Okay. Mana cari. Okay, nah. Macam yang ni dia ceritalah pasaran dia kat mana. Macam yang ni dia kata market size can be defined. Maknanya size pasaran awak ni dia boleh definisikan sebagai berapa orang yang akan berapa orang pembeli dan juga penjual dalam target market awak tu. Macam yang ni dia kata bisnes dia berdekatan dekat bangsa. Okey. Population penduduk bangsa berapa ribu orang. Macam awak dah buat kerja studio, so awak boleh pilih lah mana tempat yang awak rasa sesuai dengan bisnes awak tu. Maknanya kena tengoklah populasi penduduk ni untuk kita tentukan market size dia. Okey, macam yang ni dia kata dia duduk kat bangsa, bisnes dia duduk kat bangsa. Bangsa ni ada 120,000 penduduk. Okey, ni dia cerita dia punya ni. Oh, belah sini ke yang tunjuk harga tu Puan? Okey, baik Puan. Okey, ni cara dia nak tentukan harga bahulu dia lah. Fixed cost berapa. Okey, variable cost. Lepas tu bila awak buat penentuan harga, awak mesti kena markup lah sikit harga ni. Daripada kalau tidak mana untung awak. Markup ni untuk tentukan untung awak lah. Fixed cost ni, cost modal. Maknanya yang ni kos sebiji bahulu ni RM2, 20 sen, lepas tu dia campur dengan kos pelbagai, lepas tu dia markup RM1.20. Ni dia ikut jenis-jenis bahulu lah. Lepas tu yang ni total customer per year ni semua andaian. So awak kena andaikan lah setahun berapa orang guna produk awak. Market share ni 10% ni maksud dia mungkin ada penjual lain yang jual barang yang sama. Mungkin pembeli Puan, ni. Ya. yang total customer per year tu memang kena letak bukan per month. Kalau per year tu tunggu masa setahun. Dia yang ni dia tak fix sangat lah. Awak nak awak nak buat per month pun tak apa. Tak kisah yang ni. Oh, okey, baik Puan. So awak rujuk kat sini lah. Dia kata ni nak tentukan market size dia. Tapi sebenarnya sikit lah ni kalau awak tengok contoh ni. Dia estimate sales dia setahun adalah 12,000 saja. Sebab market share dia andaikan dia boleh ambil 10% je. Maknanya Pakai mungkin kongsi. pesaing dia tu ramai. Tu maksud market share. Pesaing pada produk yang sama tu. Sebab tu dia boleh tarik customer 10% je daripada customer. So yang ni semua dia guna angka andaian. Ikut pada grup awak masing-masing lah. Okay, lepas tu pesaing awak. Awak kena tengok di sekitar awak ni berapa pesaing yang awak ada. Dan awak kena kenal pasti apa kekuatan pesaing awak, apa kelemahan dia. Okey, contoh company A, kekuatan dia dia menyediakan perkhidmatan COD pada bila-bila masa. Contoh. Kelemahan dia mungkin perniagaan dia buka lambat ke, perniagaan dia agak singkat ke masa perniagaan.
company B pula apa kelebihan dia. Mungkin produk yang dikeluarkan tu harga lebih murah daripada pesaing dia. Kelemahan dia mungkin produk dia kurang berkualiti. Itu contoh yang awak kena buat untuk pesaing awak lah. So saya nak competitors ni awak carilah sekurang-kurangnya ada 2 pesaing awak. So boleh faham ni nak buat competitors ni. Boleh faham Puan. Macam tak ada respon je semua. Kau tidur dah semua ni. Faham Puan. Ada Puan. Okay. Untuk market share, okay, untuk market share, ni contoh apa? Tapi yang ni, yang contoh ni dia buat SWOT analisis untuk setiap competitors dia. Jadi awak boleh pilih lah nak ikut contoh yang ni ataupun SWOT analisis tu awak nak buat untuk syarikat awak saja. Cuma untuk competitors awak just letak strength and weakness pun tak apa. Terpulang lah yang ni. Yang ni dia buat untuk syarikat dia lah, company SWOT analysis ni. So awak boleh follow yang ni pun tak apa. Untuk SWOT analysis awak punya ni. Okay, untuk market share, awak kena buat 2 table. Satu sebelum awak mulakan bisnes. Satu selepas awak mulakan bisnes. Okay, contohlah syarikat ABC ni kan. Sebelum dia masuk ada 3 je syarikat yang buat perniagaan yang sama. Dia buat kajian lah ni. Dia buat kajian, dia kata company A dia dapat ambil 40% daripada customer. Maknanya 40% akan pilih syarikat A lah. 30 akan pilih syarikat B. Dan 30 juga akan pilih syarikat C. Okay, figure ni adalah estimate. Maknanya dia andaikan company A 400,000 setahun jualan dia. Company B 300,000. Company C pun 300,000. Ni sebelum ABC ni masuk lah. So selepas ABC masuk, selepas syarikat awak beroperasi, awak kena andaikan berapa awak boleh tarik customer setiap pesaing awak ni. Macam contoh ni, dia andaikan setiap customer daripada setiap syarikat ni dia tarik 10%. Jadi company A tadi daripada 40%, selepas syarikat B masuk dia dah jadi 30% saja market share dia. Company B daripada 30 dia jadi 20. Company C daripada 30 pun sama jadi 20. Jadi yang kurang-kurang tadi tu dia andaikan pergi pada syarikat dia lah, ABC Sendian Berhad ni 30%. Faham tak cara dia? Maknanya sebelum ABC masuk ni, company A ni jualan dia 40%. Bila company ABC masuk, dia dah tambah pesaing dia kan. Bila dia dah tambah pesaing dia, jualan dia akan menurunlah sebab mungkin customer dia akan beralih kepada ABC Sendirian Berhad. Faham tak ni nak buat table ni? Faham Puan. Faham. Jadi percentage of loss yang ni dia buat company A 10% lah. Sebab daripada 40 jadi 30 kan. B pun sama, C pun sama. Yang ABC ni dia tak ada lah percentage of loss sebab dia tak rugi apa-apa pun, dia yang tarik customer orang pergi kat dia kan. So dia buat dash lah kat sini. Ni adalah market share, maknanya awak boleh monopoli berapa persen
share pasaran tu. Itu maksud dia. Okay, so saya nak awak siapkan sampai ni lah, sampai market share. Untuk marketing strategi ni kita akan sambung minggu depan sebab dia detail juga nak kena buat. Minggu depan kita akan masuk kita akan perhabiskan marketing strategi sampai operational plan. Sebab yang financial plan ni dia detail, so saya kena ajar financial tu hari tu financial saja. So yang ni dia taklah sedetail financial. So minggu depan saya nak tengok setiap kumpulan dah complete sampai ni market share ni. So lepas ni awak boleh download lah template ni dan tengok contoh yang dalam CDOS tu, boleh buka dekat CDOS. So Baik, ada apa Puan. nak tanya ni? Ada apa nak tanya sebelum saya tamatkan kelas ni? Puan, Ya? yang gambar apa? Gambar macam pusat tempat untuk jual tu. Kalau kami memang tak ada jual melalui kedai. Maksudnya kami jual daripada rumah. Jadi Awak buat secara online? yes, betul. Okey, kalau bisnes secara online, awak andaikan mungkin awak letak stok tu kat mana? Mungkin awak sediakan satu bilik kan? Untuk Satu bilik. awak buat bisnes kan? Jadi gambar tu kena ambil daripada bilik tu. Tak, ambil building dia. Cuma plan tu, buat plan untuk bilik tu saja. Gambar tu kena ambil gambar daripada luar lah. Gambar rumah tu. Satu rumah tu. Gambar Kalau duduk depan apartmen tu, kalau kami duduk apartmen, jadi ambil building apartment tu boleh. Maknanya kita nak tahu location dia tu. Okey, baik. Okey. Ada apa lagi nak ni? Saya rasa clear dah kot. Awak boleh je rujuk daripada download daripada sini dan rujuk nota contoh daripada CDOS tu. Kalau ada yang nak tanya tu boleh message dekat group lah. Okey, baik Puan. Okey, so saya berhenti setakat ni dulu. Minggu depan hari Ahad kita akan masuk kepada kita akan habiskan marketing plan dengan operational plan. So untuk hari ni awak kena buat administrative plan dengan logo syarikat apa semua kena complete lah. Sebab presentation tu kalau siap awal kita boleh mula awal lah sebab 2 bulan 1 tu tarikh akhir dah tu, saya takut markah dah nak kena submit. Sebab tu saya pergi laju sikit lah. Okay, so kalau tak ada apa kita jumpa minggu depan jam 3 petang jugalah hari Ahad lah. So Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih Puan. Puan, terima kasih Puan. Puan.